Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Hak-Hak yang Sama dalam Kristus. Untuk ayat pembukaan, sama-sama kita membaca di Galatia 3 ayat 28. Tidak ada laki-laki atau perempuan kerana kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di tempat-tempat yang tertentu di seluruh dunia, ada yang mengatakan bahawa para kaum wanita tidak sepatutnya berkhotbah. Namun Alkitab tidak mengatakan sedemikian. Sebaliknya, Alkitab mengatakan sebagai makhluk baru, kita semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Di dalam hukum Taurat terdapat hak-hak tertentu yang dimiliki oleh para kaum lelaki yang tidak dimiliki oleh para kaum wanita. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kita semua adalah satu. Haleluya. Ini bermakna tiada batasan bagi kaum wanita seperti yang terdapat dalam hukum Taurat. Satu-satunya keadaan di mana terdapat perbezaan di antara seorang lelaki dan seorang wanita dalam Kristus adalah jika mereka sudah berkahwin. Alkitab merujuk kepada si isteri secara berasingan daripada suaminya. Tetapi selagi seorang lelaki dan seorang wanita belum berkahwin, mereka berhak mendapat hak yang sama dalam Kristus. Seseorang mungkin berkata, tetapi dalam perjanjian baru, Alkitab berkata, tetapi aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar atau memerintahi lelaki, hendaklah dia mendiamkan diri. Dalam 1 Timotius 2 ayat 12. Bukankah ini merujuk kepada kaum wanita Kristian? Jika kamu baca petikan ayat Injil itu, kamu akan mendapati bahawa ayat Injil itu hanya merujuk kepada orang yang sudah berkahwin. Ayat Injil yang seterusnya berkata, sebab Adam diciptakan dahulu, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat 13. Yang bermakna ia melihat dari sudut konteks perkahwinan. Apabila ia mengatakan seorang isteri tidak sepatutnya mengajar suaminya, terjemahan itu sebenarnya bermaksud memberi arahan atau mengarah suaminya. Dia tidak bermaksud bahawa wanita itu tidak boleh menerangkan atau membimbing orang lain ke dalam pengetahuan. Dan juga ingatlah bahawa ini adalah hari-hari terakhir yang telah ditulis oleh Nabi Yoel. Dan sesudah itu akan terjadi bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu akan bernubuat. Yoel 2 ayat 28. Bernubuat bermaksud mengucapkan kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang datang dari kerajaan Tuhan. Sudah tentunya mereka tidak hanya membicarakan kata-kata ini kepada diri mereka sendiri sahaja. Mereka juga membicarakan kata-kata ini dengan orang yang tidak berpelajaran. Ini bermakna mereka akan mengajar firman kepada orang yang tidak berpelajaran. Jadi, lihatlah, tidak ada bezanya sama ada kamu seorang lelaki atau seorang wanita. Teruskanlah memberitakan Injil di mana-mana. Beritakanlah firman dengan penuh kekuasaan dan jangan biarkan sesiapa pun menghalang kamu disebabkan oleh kejahilan mereka. Keempat-empat orang anak perempuan Filipus, si penginjil itu juga bernubuat. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, iaitu salah seorang daripada 7 orang itu, dan kami tinggal di rumahnya.
dan dia mempunyai 4 orang anak dara yang bernubuat. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 hingga 9. Sekarang, marilah kita bersama-sama membuat pengakuan. Aku tahu siapa diriku. Aku ialah keturunan Abraham dan aku menguasai dan memerintah dalam kehidupan ini. Aku tidak terbatas dan tidak dapat dihalang kerana aku berada di dalam Kristus dan setiap hari aku berjalan dalam kesedaran ini. Aku ialah waris bersama dengan Kristus. Oleh itu, segala sesuatu adalah milikku. Untuk renungan tambahan, sama-sama kita boleh membaca di Galatia 3 ayat 26 hingga 29 dan Galatia 6 ayat 15. Sehingga kita berjumpa lagi di renungan yang lain. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.